menyerahkan Cik Musuh ini dan sesi ini kepada Cik Muhammad Arifin. Silakan. Terima kasih. Cik Majlis. Kawan-kawan daripada Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan, Jabatan Daerah, kawan-kawan daripada Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan melalui COVID. Sekali lagi saya mengusikan sesi di petang ini. Waktu apa ni? Larut-larut ni kita mengantuk sikit lah. Sudah petang macam ni kan. Kita berharap pembentang kita yang seterusnya, Cik Mushi bin Abdullah, dapat menyegarkan bagi kita dengan input-input yang baru dalam tajuk memperkasakan kelab betul muda. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, Cik Mushi bin Abdullah ialah KTP atau Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia dan telah berkhidmat hampir 25 tahun, memulakan karier sebagai pegawai pemulihan dadah bahagian rawatan dan pemulihan dadah Kementerian Dalam Negeri, iaitu pada tahun 1989. Dia berada di situ lebih kurang selama 5 tahun. Kemudian bertugas di Hospital Kuala Lumpur selama 2 tahun sebagai pegawai pendidikan kesihatan, dan seterusnya 7 tahun di Hospital Pulau Pinang sebagai pegawai pendidikan kesihatan, mengetuai unit pendidikan pesakit. Seterusnya 3 tahun pula di Penang juga, Pulau Pinang juga di unit promosi kesihatan sebagai pegawai pendidikan kesihatan, dan daripada 2006 sehinggalah sekarang bertugas di bahagian pendidikan kesihatan sebagai Ketua Penolong Pengarah. Dalam promosi kesihatan ini, Cik Mushi khasnya banyak terlibat dalam program-program doktor muda. Jadi kalau tuan-tuan sebagai guru, kita biasa dengan Cik Razif lah. Jadi yang ini bos Cik Razif lah, kiranya macam tu lah. Kempen anti merokok, pusat sumber pendidikan kesihatan, pendidikan pesakit, promosi derma organ dan media. Inilah antara bidang-bidang promosi yang dilakukan oleh Cik Mushi bin Abdullah ini selama bertugas di Kementerian Kesihatan, khasnya di bahagian pendidikan kesihatan. Jadi untuk seterusnya, dengan segala hormat, majlis menjemput Cik Mushi untuk membentangkan tajuk seterusnya, memperkasakan kelab betul muda. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Tuan Cik Wan selaku moderator. Tuan-tuan dan puan sekalian, pada petang yang dingin ni, 24 suku, saya cuba mengambil masa yang sesingkat mungkin untuk sesi ini, sesi akhir untuk petang ini, yang bertajuk Memperkasa Kelab Betul Muda. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan semua, pada pagi tadi kita telah berbincang tentang sedikit berkaitan dengan pengalaman 25 tahun Sekolah Kekuatan Seri Biram, mencurahkan dari upaya-upayaan, kekuatan-kekuatan pelaksanaan aktiviti. Kemudian dari sekolah ke komuniti, bagaimana kita lihat perancangan aktiviti pelaksanaan dibuat sekolah kepada komuniti. Kemudian satu forum yang agak menarik kepada kita untuk mendapatkan maklumat-maklumat, mendapat input yang terkini ataupun berkongsi pengalaman dengan idea-idea yang cukup bernas. Dan petang sebentar tadi kita bincang tentang bagaimana 3 kelompok sekolah, SRJK Tamil, SRJK Cina dan juga kelompok orang asli melaksanakan aktiviti kelab betul muda. Dan itu adalah antara perkara-perkara ataupun input-input yang penting yang akan saya buat rumusan yang ada kaitan dengan memperkasa kelab betul muda. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang
sanggup menunggu sesi ini, sanggup memberi ruang dan peluang pada saya untuk berkongsi apa juga masalah ataupun kekuatan yang akan saya terangkan dalam konteks memperkasa Kelab Dr. Muda. Baik, dalam sesi-sesi saya sebagainya dalam TOT ataupun perjumpaan-perjumpaan mesyuarat, saya tidak tinggal untuk menerangkan status perkembangan Kelab Dr. Muda. Satu perkara yang wajib saya terangkan dalam saya membuat satu rumusan berkaitan dengan memperkasakan Kelab Dr. Muda. Baik, dari segi jumlah sekolah, sehingga Jun 2014 terdapat sejumlah 2010 buah sekolah di seluruh Malaysia, daripada Perlis hingga ke Labuan, yang melibatkan SRJK Tamil, SRJK Cina dan juga seluruh kebangsaan. Sehingga Jun 2014 terdapat 2010 buah sekolah rendah seluruh negara. Dan di sekolah rendah di Malaysia terdapat 7,754. Kita dapat cover 25% keseluruhannya. Dan kalau lihat dari segi graf ini, peningkatan dari tahun ke tahun, daripada tahun 2000 hingga 2014, di mana kita diterangkan bahawa dalam 2006 Kementerian Pendidikan telah mengiktiraf Dr. Muda sebagai aktiviti co-curriculum, dan satu peningkatan yang agak drastik sehingga Jun 2014. Baik, dari segi bilangan sekolah mengikut negeri, kita dapati negeri Kedah terus memuncak menuju ke kecemerlangan, di mana terdapat 281 buah sekolah setakat ini yang telah merumuskan Kelab Dr. Muda, dan merupakan satu-satunya negeri di mana daerah, ada dua daerah Daidi yang telah merumuskan kelab di seluruh daerah. Ini satu capaian yang boleh kita banggakan, dan diikuti dengan negeri Terengganu 234, Negeri Melaka 233. Dan ini berlaku peningkatan yang cukup membanggakan kita, hasil daripada usaha-usaha ataupun langkah-langkah yang diambil oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dari segi jenis sekolah, tadi kita bincang dari segi pelibatan sekolah Tamil dan juga Cina. Mungkin ada pertanyaan dari segi berapa jumlah sekolah Tamil yang terlibat dan berapa sekolah Cina yang terlibat pada ketika ini. Dan hasil daripada penjanaan kita, pelaksanaan kita, didapati bahawa sekolah kebangsaan 1,802 buah sekolah di seluruh negara, manakala sekolah rendah jenis kebangsaan Cina 138, iaitu 7% daripada keseluruhan, dan sekolah Tamil 83 buah sekolah seluruh negara. Ya. Jadi kita harapkan menjelang 2015 ataupun menjelang 2020, sekolah-sekolah ini akan ditambahkan mengikut kesesuaian dan keperluan. Dan sekolah swasta 2 buah sekolah, dan sekolah kebangsaan orang asli kita ada banyak juga sekolah yang terlibat, dan sekolah agama ada 3 buah sekolah. Ya. Dari segi mengikut negeri saya dah jelaskan tadi, dan perbandingan antara sekolah Dr. Muda dengan rakan sebaya mengikut negeri ini penting, ya. Baik, sebagai contoh, negeri Sarawak mempunyai Dr. Muda 2,416 seluruh negeri, dan rakan sebaya 42,000. Dan wilayah sekolah Labuan 459 buah sekolah, dan rakan-rakan sebaya 7,362 rakan yang tidak menjadi ahli kelab, ya. Dan Sabah 4,123 ahli kelab, dan rakan sebaya 65,000, Johor 1,301, dan rakan sebaya 24,000. Dan kita lihat negeri Selangor mempunyai 7,716 ahli kelab Dr. Muda, dan rakan sebaya 200,000. Jadi apakah justifikasi yang dapat kita bincangkan adalah peranan ahli kelab Dr. Muda dalam menyampaikan maklumat kesihatan kepada rakan sebaya. Di sini letaknya keupayaan, letaknya kemahiran pengetahuan dan juga kemahiran kesihatan untuk membantu rakan sebaya mencapai status kesihatan ataupun mengamalkan cara hidup sihat. Baik, saya ingin meminta tuan-tuan supaya ingat kembali resolusi simposium pertama 2012 kepada tuan-tuan yang hadir dalam simposium berkenaan pada tahun 2012. Ada 9 resolusi. Pertama, cadangan daripada rakan-rakan dan perempuan, geran peruntukan khas
daripada KTM kepada sekolah. Ini resolusi tahun 2012. Jadi apa tindakan kita telah kita mengumpulkan berbagai kertas cadangan permohonan di bawah dasar baru, dan kita masih menunggu kelulusan yang telah pun akan kita dapati. Dan dalam 3 tahun kebelakangan ini tidak ada kelulusan yang boleh kita dapati dalam konteks dasar baru, dan kita cuba dari ke tahun ke tahun untuk mendapat peruntukan khas dan akan kita salurkan apabila kita mendapat. Ini satu cabaran yang boleh kita katakan kemampuan ataupun yang perlu kita laksanakan dalam konteks menyediakan satu peruntukan khas. Baik, yang kedua, mewujudkan jawatan kuasa teknikal khas kelab doktor muda telah pun kita wujudkan. Jawatan kuasa teknikal yang terdiri dalam kalangan pegawai pokok, guru-guru yang dilatih khas untuk mengamati jawatan kuasa teknikal di seluruh negara, dan telah pun kita memberi latihan pada mereka. Yang ketiga, mengadakan latihan secara berkala dan mengeluarkan surat lantikan guru penasihat sekurang-kurangnya untuk tempoh 3 tahun. Dan mengikut perlembagaan kita, guru besar mempunyai kuasa untuk melantik guru penasihat, dan apa berlaku sekarang adalah pelantikan dibuat untuk tempoh setahun. Dan saya percaya tuan-tuan puan telah faham tentang pelantikan ini. Dan seterusnya, mengantarabangsakan kelab doktor muda, satu cadangan yang cukup baik, dan pagi tadi pun kita telah berbincang dengan lebih lanjut, lebih bermanfaat, di mana kita akan mengembangkan sayap barangkali ataupun melonjakkan kelab doktor muda ke peringkat antarabangsa. Bukan semata-mata untuk kita menghantar tim-tim doktor muda ke luar negara, itu satu daripada aktiviti. Malah kita dapat berkongsi pengalaman menerusi pembentangan kertas seminar dan sebagainya, dan apa yang dilakukan oleh negeri seperti Sabah, Kelantan, Sri Gelam adalah langkah-langkah ke arah mengantarabangsakan kelab doktor muda. Dan bukan setakat pihak sekolah ataupun ahli kelab yang terlibat secara langsung dalam mengantarabangsakan kelab, malah pihak-pihak di luar, terutama sekali pihak Universiti Melaya yang telah pun membuat pembentangan dalam simposium pergigian dunia pada 4-5 tahun kebelakangan ini, dan telah mempersembahkan hasil-hasil ataupun peranan aktiviti dan kelab doktor muda yang dilaksanakan di Malaysia, dan mendapat satu pengiktirafan, satu sambutan yang cukup baik di peringkat antarabangsa. Dan langkah-langkah akan kita laksanakan dari masa ke masa dengan mencuba berbagai cara, berbagai strategi dan pendekatan untuk memulihkan peluang dalam kalangan murid yang menjadi ahli kelab, dan juga guru-guru yang mengambil inisiatif mencuba mengantarabangsakan kelab kita ke seluruh dunia. Dan seterusnya resolusi yang berikutnya, surat punca kuasa daripada KTM, Kementerian Pendidikan Malaysia, kepada guru besar, guru penolongan atau kurikulum, dan guru penasihat menghadiri kursus kepimpinan kelab doktor muda. Dan pada perkara ini kita telah pun menyediakan kertas cadangan dan menyerahkan kepada pihak yang berkaitan, dan kita menunggu hasil daripada mereka untuk membolehkan satu kursus kepimpinan kepada guru besar, guru penolongan atau kurikulum, dan guru penasihat. Seterusnya, memperbanyakkan bahan bantu mengajar untuk menyokong aktiviti kelab doktor muda. Telah pun kita laksanakan menerusi penerbitan berbagai bahan bantu mengajar yang cukup informatif, cukup interaktif, dan telah pun kita salurkan ke seluruh negara bagi membolehkan bahan ini digunakan dengan lebih berkesan dalam kalangan murid-murid ataupun ahli kelab, dan juga ke arah mendidik rakan sebaya dalam mengamalkan hidup sihat, dan seterusnya meningkatkan status kesihatan. Seterusnya, perkongsian pimpinan sekolah dengan pihak luar, dan kita amat mengharapkan kerjasama daripada sekolah-sekolah. Ini idea sekolah sebenarnya, dan mereka perlu, tuan-tuan dan puan-puan, perlu mengambil inisiatif mencuba untuk mencari rakan kongsi di negeri masing-masing, di kawasan masing-masing, di daerah masing-masing, bagi membolehkan pihak luar seperti pihak swasta yang tidak ada kepentingan, contohnya seperti syarikat sukat, bank-bank dan sebagainya, untuk terlibat secara langsung dalam kelab doktor muda dari segi menyalurkan peruntukan-peruntukan khusus bagi membolehkan kita melaksanakan aktiviti kelab dengan lebih sempurna dan berkesan.
Kemudian pengiktirafan khas kepada guru dan agian tugas yang sama. Saya percaya banyak pengiktirafan telah pun kita keluarkan, bukan saja pada peringkat kementerian, malah di peringkat negeri dan imam peringkat daerah dan sekolah sekalipun. Penghadiran tuan-tuan dan puan ke simposium ini adalah satu pengiktirafan yang telah kita pilih secara langsung untuk menerima ataupun terlibat secara langsung dalam aktiviti simposium, dan kita akan beri sijil pengiktirafan. Dan banyak lagi usaha-usaha yang boleh diambil oleh pihak sekolah, pihak negeri, membolehkan tuan-tuan dan puan terlibat secara langsung sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat daerah. Dan modul dalam untuk mudah melintasi kurikulum sekolah. Pasti skop-skop yang ada dalam modul 12 skop yang terbaru yang telah pun melintasi kurikulum sekolah, dari segi aktiviti-aktiviti kesihatan, tadi berkaitan dengan kebersihan diri, persekitaran sihat, penyakit dan sebagainya ada dalam konteks doktor muda. Dan dalam aktiviti ataupun buku kurikulum pendidikan kesihatan dan sebagainya terdapat juga elemen-elemen kesihatan yang menyerupai input-input ataupun konteks yang akan membawa kepada pelaksanaan kelab doktor muda. Baik, itu dari segi gambaran asas, gambaran umum berkaitan dengan status pencapaian doktor muda dan juga pencapaian resolusi. Ini ada kaitan dengan bagaimana memperkasakan kelab doktor muda seluruh negara. Okay. Dalam konteks ini, apa yang dapat kita katakan bahawa memperkasa adalah satu tindakan yang apa yang perlu kita buat, satu proses yang akan kita laksanakan dan pendekatan yang akan kita gunakan. Itu dari segi penterjemahan ataupun istilah yang paling ringkas yang boleh kita faham, iaitu tindakan, proses dan pendekatan untuk memperkasakan. Memperkasakan siapa? Memperkasakan kelab itu sendiri. Dari segi infrastrukturnya, dari segi modelnya, dan juga memperkasakan ahli kelab. Tiga, memperkasakan tuan-tuan dan puan selaku guru dan juga aktiviti itu sendiri. Empat perkara kita nak memperkasakan kelab, ahli kelab, guru dan aktiviti. Selain saya tak ada gambar, ada cuma dapat gambar. Yang lain itu semuanya tulisan yang besar. Petang yang agak, jadi saya cuba nak ubah sikit pendekatan untuk menghasilkan satu slide yang tulisannya besar-besar. Bagi mereka yang perempuan di belakang seperti di sekitar daripada Kuala Lumpur, Selangor, Melaka dapat lihat dengan lebih jelas dan baik. Empat pihak. Pertama, kelab sendiri. Yang kedua, ahli kelab. Ketiga, guru komuniti sekolah. Dan yang keempat, aktiviti kelab. Ingat, ada empat perkara yang akan kita perkasakan bagi membolehkan kelab doktor muda terus mengorak langkah mencapai kejayaan. Baik. Memperkasa dilaksanakan berasaskan idea untuk satu membentuk kemahiran skill. Kita bincangkan tadi dengan berbagai perkara, berbagai sudut perbincangan dalam di awal pagi tadi. Kita membentuk kemahiran ahli kelab dalam menyampaikan mesej, kemahiran berkomunikasi, kemahiran merancang, melaksana, membina, kemahiran memujuk. Itu adalah antara kita nak perkasakan ahli kelab dalam konteks membentuk kemahiran. Kemudian dari segi penggunaan sumber-sumber yang sedia ada, sumber-sumber kewangan, sumber-sumber bahan batu mengajar dan sebagainya. Peluang yang ada, peluang dan ruang dari segi motivasi kepada murid-murid ahli kelab, motivasi kepada guru sendiri, dan motivasi kepada komuniti sekolah. Dan apakah tanggungjawab terhadap tindakan masing-masing bertanggungjawab selaku guru penasihat, selaku ahli kelab, dan apakah outcome hasil daripada tindakan kita. Seterusnya kepuasan. Kita bagi dengan istilah self-actualization, kepuasan diri, kepuasan hasrat diri. Baik. Tujuan memperkasa, empowerment dalam istilah bahasa Inggeris, untuk menjadikan kita lebih hebat, excellent, hebat, unggul. Yang kedua, kuat, terkenal dan dominan. Ini mungkin istilah yang dapat kita fikirkan dari segi memperkasa. Kita cuba kaitkan dengan aktiviti yang dilaksanakan di doktor muda sekolah, perbincangan kita awal pagi, dari segi keunggulan, dari segi kuat, siapa yang kuat, dari segi pelaksanaan, dari segi ahli kelab, kekuatan dari segi sekolah, sokong bantu daripada pihak pengurusan sekolah, daripada guru besar, daripada pihak PIDG, swasta dan sebagainya. Siapa yang terkenal? Ingin kita kenalkan kelab doktor muda
terkenalkan ahli kelab, terkenal pihak sekolah dan terkenal dalam konteks Malaysia. Dan dominan ini maknanya dia boleh mempengaruhi, dia berkuasa, dia pengaruh rakan-rakan untuk menerima mesej yang telah disampaikan. Baik, dari segi keunggulan, personality unggul, berhemah tinggi. Ahli kelab mesti berhemah tinggi. Kemudian ilmu pengetahuan, knowledge, dia ada knowledge, skill, termasuk guru penasihat dan pencapaian. Ketokohan intelektual tinggi itu adalah personality unggul dalam konteks memperkasa. Kita kena ingat kan? 5 perkara: berhemah tinggi, ilmu pengetahuan, pencapaian, ketokohan dan intelektual tinggi. Berbalik kepada keupayaan, sekolah-sekolah yang melaksanakan jaringan kerjasama dengan luar negeri, mereka adalah satu pencapaian yang cukup hebat, yang boleh kita banggakan, yang boleh kita jadikan contoh untuk kita memajukan ahli kelab muda, dan juga ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh ahli kelab. Sebelum ini dalam pelantikan ahli kelab, saya ingin buat sedikit respon pada soalan tadi berkaitan dengan ahli kelab muda. Ini kaitan dengan ilmu pengetahuan, berhemah tinggi dan juga intelektual dan juga ketokohan. Kalau mengikut perlembagaan kelab muda, saya baca, pemilihan ahli adalah berdasarkan pada minat. Yang pertama sekali minat, kedua kemas, ya, sihat, memiliki ciri-ciri kepimpinan, leadership, bertanggungjawab, berpersonaliti menarik, berpengaruh, suka menolong dan mendapat kebenaran kehidupan. Ini adalah ciri-ciri yang akan menjadi syarat kepada murid-murid untuk dilantik sebagai ahli kelab muda. Baik, ada juga cadangan daripada tuan-tuan perempuan, mungkin pihak setinggi kementerian, bahawa saya juga menerima feedback bahawa ahli-ahli kelab muda adalah mereka yang agak eksklusif dengan keistimewaan dan sebagainya. Dan kalau inilah dijadikan sebagai satu kekangan, ada juga cadangan untuk membuka ahli kelab muda seramai mungkin murid. Katakan dalam satu sekolah ada 500, kita buka seramai mungkin untuk jadi ahli kelab doktor muda. Tetapi dalam kalangan contoh 300 ahli kelab dalam satu sekolah, kita tidak mungkin menjadikan mereka peer educators, rakan pendidik kesihatan. Tidak mungkin. Cuma dalam konteks pelaksanaan aktiviti, katakan ada 300 ahli kelab, kita cuma boleh melantik 30 saja sebagai peer educators, pendidik rakan kesihatan. Yang lain cuma ahli biasa. Ini cadangan daripada pihak itu untuk membolehkan supaya tidak timbul rumutan, tidak puas hati dan dipelantikan ahli kelab. Ini cadangan daripada pihak yang menyuarakan pandangan. Nanti kita berbincangan dengan lebih lanjut. Ya. Baik. Ciri unggul yang mempunyai cita-cita, semangat dan wawasan. Pasti guru penasihat yang dilantik secara rasmi oleh guru besar mempunyai semangat dan wawasan yang jitu. Kalau tidak, tuan-tuan perempuan tidak akan berada di sini. Ya. Dan sentiasa berusaha ke arah mencapai kejayaan cemerlang. Kejayaan apa? Kejayaan kelab. Termasuklah ahli kelab sendiri, termasuk pemimpin-pemimpin pemusat sekolah dan juga komuniti sekolah, iaitu PIBG dan juga guru-guru yang lain. Mesti ada cita-cita atau semangat wawasan yang jitu untuk memastikan kelab doktor muda diterima sebagai kelab yang terunggul. Kemudian yang kedua, ciri unggul yang kedua, mempunyai kualiti kepimpinan tinggi. Dari segi pemikiran aras tinggi, yang cukup sinonim dengan istilah Kementerian Pendidikan, mampu memujuk guru, mampu memujuk murid, ahli kelab mampu memujuk rakan-rakan untuk mendengar nasihat, menerima mesej, menggerakkan pasukan. Dia menggerakkan suatu pasukan untuk aktiviti kejayaan aktiviti kelab, menggerakkan bagaimana untuk melaksanakan mesyuarat-mesyuarat, melaksanakan aktiviti di sekolah dan juga peringkat komuniti, dan berkemampuan mendengar pendapat. Maknanya guru penasihat berupaya untuk mendengar pendapat daripada rakan-rakan sekolah yang lain, dan pendapat daripada pihak kementerian, pendapat daripada pihak luar yang memberi respon positif ataupun negatif ke arah pencapaian kelab,
dan membuat keputusan yang bijaksana, decision making yang tepat pada masa dan situasi tertentu. Jadi dalam konteks doktor muda, keputusan bijaksana dibuat berdasarkan kepada keupayaan kita untuk menilai ataupun membuat satu keputusan yang boleh memberi manfaat kepada murid-murid. Yang ketiga, ciri umum yang ketiga adalah mahir komunikasi dan pemikiran yang strategik thinking. Ya. Kita sebut ciri-ciri unggul untuk kita perkasakan keempat perkara ini, termasuk ahli kelab dan juga guru. Kita mesti mahir berkomunikasi, tampil untuk berbicara dengan begitu yakin, dengan idea-idea yang bernas dan mempunyai pemikiran yang strategik, pemikiran secara holistik, pemikiran yang terbuka, menerima cadangan-cadangan tanpa mempunyai satu persepsi yang negatif dalam setiap soalan-soalan ataupun respon yang diberikan. Keempat mempunyai daya tahan dan daya saing yang tinggi serta semangat wajar, tentang untuk melihat doktor muda ataupun ahli kelab doktor muda mencapai status yang tinggi berbanding dengan kelab-kelab yang lain. Dan daya tahan ini maknanya dari segi kelemahan-kelemahan ataupun peluang-peluang untuk menambah baik isu-isu semasa di sekolah yang telah pun diterokai ataupun diketahui perlu ditambah baik dan sebagainya, dan daya saing untuk berlubang berlawan dalam konteks yang lebih positif. Sebagai contoh, dalam convention doktor muda kita lihat pesaing-pesaing yang cukup hebat untuk mewakili negeri masing-masing dan berdaya saing. Ini perlu diterapkan dalam konteks doktor muda. Dan aktiviti seperti simposium dan juga Some Health Camp contohnya yang kita perkenalkan tahun lepas merupakan satu platform kepada doktor muda yang tidak berpeluang untuk mengikuti program-program convention dekat kemasan, dan mereka adalah kita melahirkan mereka daya tahan ataupun daya saing yang tinggi dalam menghadapi cabaran-cabaran dalam seterusnya meningkatkan semangat wajar dalam konteks kemajuan doktor muda. Dan dari segi kemahiran, satu memerlukan keupayaan dan kemampuan, keupayaan untuk bertindak, keupayaan untuk melaksanakan aktiviti, keupayaan untuk melihat dari segi perbincangan dengan ahli kelab, perbincangan sesama guru-guru di sekolah ataupun kawasan-kawasan yang sekitar, dan bersistem dalam doktor muda untuk memperkasakan doktor muda di atas satu perancangan aktiviti yang bersistem. Bila sebut bersistem, mesti ada objektif yang dicapai, siapa yang akan dilaksanakan, apakah target kita ataupun output yang ataupun outcome yang akan kita tentukan melalui sistem-sistem dalam pelaksanaan doktor muda, dan usaha dan aktiviti berterusan yang teratur. Ini maknanya aktiviti-aktiviti yang dibuat secara berterusan, secara sustainable, bagi membolehkan aktiviti kelab dibuat dengan lebih baik dan melibatkan idea-idea cognitive skill, idea-idea yang dihasilkan dari pemikiran-pemikiran yang bernas untuk menghasilkan inovasi ataupun menghasilkan bahan batu mengajar yang lebih baik. Dan justifikasi kita laksanakan pertandingan inovasi dan bahan batu mengajar dalam konteks simposium ini adalah untuk lihat dari segi idea-idea bernas yang datang daripada guru penasihat. Di samping kemahiran teknikal untuk doktor muda kita terapkan di samping bukan setakat pengetahuan, malah kemahiran-kemahiran teknikal, iaitu cara mengurus gigi dengan sempurna, cara untuk membalut luka dan sebagainya, cara membantu kawan-kawan dari segi menggunakan CPR. Ini adalah kemahiran teknikal yang nampak kecil tetapi memberi implikasi yang cukup besar kepada murid-murid. Di samping kemahiran interpersonal dan kompeten kepada setiap aktiviti yang telah pun kita laksanakan. Dari segi competence, untuk doktor muda kita telah memperkasakan doktor muda menerusi satu ujian kompetensi yang telah memasuki tahun yang ketiga, kita masih ingat, dan tahun ini kita telah perkenalkan satu sistem data di mana pendaftaran murid-murid ahli kelab dan juga keputusan-keputusan dibuat menerusi sistem komputer yang telah pun kita sediakan. Ini antara kemahiran-kemahiran yang kita latih kepada guru-guru dan juga kepada ahli kelab. Dari segi sumber, faktor-faktor diperlukan untuk hasilkan outcome. Apakah sumber yang perlu dilibatkan? Pertama, dari segi tenaga, manpower di sekolah. Ada juga sekolah yang mempunyai 5 guru penasihat, ada 9 guru penasihat dan paling sedikit seorang guru penasihat.
penasihat. Ini adalah tenaga-tenaga yang boleh mengorak langkah, membantu sekolah melaksanakan aktiviti dengan lebih terurus dan komprehensif. Di samping sumber maklumat yang perlu ada di sekolah, mana guru perlu mencari satu peluang dan maknanya mewujudkan tempat-tempat untuk menyalurkan maklumat seperti bilik-bilik kelab doktor muda, dan maklumat disampaikan kepada murid-murid menerusi aktiviti yang terurus. Di samping kemudahan yang sedia ada, dan maknanya kemudahan di sekolah perlu kita gunakan peluang-peluang untuk berbincang dengan lebih baik dengan GB untuk mendapatkan kemudahan kepada bilik doktor muda, contohnya kepada sekolah yang masih belum ada bilik kelab. Di samping pengurusan yang berkesan di peringkat atasan sekolah hingga ke peringkat ahli jawatan kuasa kelab doktor muda, dan masa yang sesuai perlu diambil untuk merencanakan aktiviti dan seterusnya. Di samping peluang, dalam konteks peluang, kita perlu menerongkak untuk explore kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah. Misal katanya di sekolah tersebut ada peluang untuk berbincang dengan komuniti, melaksanakan aktiviti bersama komuniti, maknanya peluang-peluang dari segi komitmen pihak pengurusan sekolah, komitmen dari segi PIBG, ataupun adanya pihak-pihak luar yang ingin datang membantu. Kita cuba menerongkak peluang tersebut, dan juga komitmen sumber-sumber sedia ada dan pendedahan ahli kelab kepada komuniti ataupun kawasan sekeliling, bukan sekadar di sekolah, malah melaksanakan ataupun merencanakan lagi aktiviti lawatan-lawatan ke klinik, ke hospital untuk pendedahan kepada ahli kelab. Dan jangan lupa, itu adalah risiko yang perlu kita hadapi. Sama ada risiko dari segi kegagalan kita untuk memberi pengetahuan dan kemahiran, ataupun risiko untuk berupaya untuk mendapatkan kejayaan dengan lebih cemerlang. Ini antara peluang-peluang yang perlu kita fikirkan dalam melaksanakan ataupun memperkasakan kelab doktor muda. Baik, ada segi motivasi. Ada dua faktor, faktor dalaman, faktor luaran, yang merangsang hasrat guru-guru tuan-tuan perempuan, yang merangsang hasrat ahli kelab. Dan daripada hasil perbincangan, hasil tinjauan kita, sebenarnya ahli kelab memerlukan ruang dan peluang untuk menyalurkan maklumat kepada rakan-rakan. Di pagi tadi kita berbincang khusus dari segi kemajuan kelab, dari segi keupayaan ahli kelab, kejayaan sekolah, tetapi kita kurang berbincang dari segi kesan kepada rakan sebaya. Ya. Seolah-olah rakan sedang menunggu apakah hasilnya, apakah maklumat kesihatan yang akan disampaikan oleh ahli kelab. Ini yang perlu kita fikirkan dari segi dalam konteks faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman dari segi hasrat ahli kelab, faktor dalaman hasrat rakan-rakan sebaya. Dua-dua pihak perlu kita kaji dari segi keperluan ini. Dan seseorang yang berminat secara komited, secara berterusan, kita kena kaji dari aspek ini. Kalau tuan-tuan perempuan dilantik sebagai guru penasihat, mesti komited secara berterusan. Jangan kata tidak ada satu bantuan, tidak ada sokongan daripada GB, maka lemahlah semangat kita. Itu bukan satu perkara yang boleh kita beri keutamaan, malah kita kena tingkatkan hasrat kita, tingkatkan komitmen untuk memastikan supaya perancangan yang dibuat dapat kita laksanakan demi mencapai matlamat. Dan motivasi perlu insentif. Kedua, ganjaran dan ekspektasi. Kalau kita nak galakkan ahli kelab lebih hebat, lebih tersohor, lebih keterampilan dalam melaksanakan aktiviti kelab, kita perlu beri insentif, ganjaran, reward, dan juga ekspektasi. Ekspektasi maknanya pengharapan. Pengharapan saya sebagai guru penasihat kepada ahli kelab, dan pengharapan GB kepada kelab doktor muda, dan ekspektasi ahli kelab sendiri, dan ekspektasi rakan sebaya. Kita kena fikirkan keempat-empat pihak dari segi ekspektasi. Dan juga ekspektasi PIBG, harapan kepada sekolah, harapan kepada ahli kelab untuk melihat rakan-rakan atau rakan sebaya mendapat input kesihatan daripada ahli kelab. Dan kompeten, melibatkan kemampuan, keupayaan. Yang kedua, komitmen, pengetahuan dan kemahiran bertindak secara berlesen. Ada kesilapan sikit, bertindak secara berterusan, berlesen, berterusan, dan pengetahuan yang tinggi bertindak dalam berbagai situasi. Saya nak merujuk kepada perkara keempat.
bertindak dalam berbagai situasi. Maknanya situasi dari segi perancangan yang secara on the spot. Kita akan fikirkan situasi dari segi keperluan-keperluan yang mendesak, situasi dari segi menangani isu kesihatan dalam konteks wabak penyakit, contohnya dengue. Jadi guru penasihat selalu perlu memikirkan dari segi situasi ini, di mana sebagai contoh apabila kawasan tersebut mempunyai satu wabak dengue yang cukup diberi perhatian yang serius oleh Kementerian Kesihatan, oleh kerajaan, maka kita perlu bertindak dalam konteks ini, memikirkan aktiviti yang sesuai untuk modul dan skop penyakit demam dengue, dan merancang bersama ahli kelab untuk melaksanakan aktiviti pendidikan di sekolah. Ini dalam konteks bertindak dalam berbagai situasi. Ini bentuk dalam kompetens, patuh ataupun mematuhi ataupun mencapai standard yang ditetapkan oleh ahli kelab. Dan kepuasan ke diri kadang-kala ada mungkait dengan pencapaian. Tak capai matlamat, maka tiada kepuasan. Tidak dipilih menghadiri simposium, tak capai kepuasan. Gagal dalam pemilihan, maknanya bertanding untuk merebut tempat ke convention, gagal, tak ada kepuasan. Gagal untuk dapat sijil kompetensi, tak ada kepuasan. Dan kena ada kesabaran, dan apa yang dijadikan target akan dicapai. Ini adalah kepuasan. Jadi bila ada kepuasan ini, kita ada ganjaran dan juga motivasi. Ada kaitan dengan ganjaran dan motivasi. Kadang-kadang pencapaian ataupun kepuasan yang ingin kita lihat bukan setakat dari segi keluaran. Bila dah puas, anda mendapat sijil. Yang kedua, dapat peruntukan istimewa. Ketiga, dipuji oleh guru besar, mendapat pengiktirafan antarabangsa dan diterima oleh seluruh negara. Itu adalah kepuasan untuk kita sebagai guru penasihat. Kepuasan kepada ahli kelab diiktiraf berjaya sebagai ahli kelab yang jadi dipilih sebagai tokoh doktor muda peringkat sekolah, peringkat daerah, peringkat negeri dan peringkat kebangsaan. Dan nanti apakah kepuasan rakan sebaya? Adakah mereka puas menerima maklumat rakan sebaya daripada ahli kelab? Kita kena fikirkan kepuasan. Mungkin dalam kita memperkasakan ahli kelab, kita perlu buat satu tinjauan di sekolah. Saya sarankan, iaitu guru-guru sekalian, supaya buat satu tinjauan dalam kalangan rakan sebaya. Kita lupakan dulu ahli kelab, buat sedikit survey, lihat dari segi sama ada rakan sebaya ni tahu tak tahu tentang kelab doktor muda di sekolah. Adakah bila mereka menerima maklumat ataupun mesej kesihatan berakan sebaya, adakah mereka puas dengan apa yang dilaksanakan ataupun aktiviti yang dilaksanakan memberi kepuasan kepada mereka, ataupun langsung tak puas. Ini satu petanda, maknanya apabila kita mendapat keputusan ini, mendapat satu tanda ini, maka kita boleh merancang aktiviti pendidikan dengan lebih hebat lagi. Saya banyak kali berbincang dengan guru-guru sekalian dalam sesi-sesi latihan, mesyuarat dan sebagainya, supaya sekolah perlu mengorak langkah, mengadakan satu tinjauan di sekolah masing-masing. Ini satu memperkasakan kelab, memperkasakan ahli kelab. Maknanya sebelum kita laksanakan aktiviti pendidikan, intervensi, kita perlu buat satu lagi survei, tinjauan untuk memastikan dari segi pengetahuan murid sekolah, dari segi kemahiran mereka, dari segi status kesihatan pada ketika tersebut. Jadi apabila status ini dapat kita ketahui dari segi knowledge, dari segi kemahiran, barulah kita rancang aktiviti intervensi dengan lebih sempurna. Ini satu cabaran, satu maknanya inovasi yang boleh kita laksanakan mulai tahun 2014 dan seterusnya. Ini telah pun kerap kali kita bangkitkan, dan dalam kalangan tentera perempuan sebelum ini telah bersetuju untuk menggunakan pakai status kesihatan yang boleh kita dapat daripada penjaga kesihatan bagi setiap orang murid. Terus meninjau dapat aktiviti intervensi. Dan satu lagi langkah yang akan kita laksanakan demi untuk memperkasakan sekolah, memperkasakan kelab dan murid adalah dari segi buat satu program secara cohort study. Maknanya kita akan mula mengambil data kesihatan murid darjah 1 tahun 2014 contoh, sehingga mereka tamat darjah 6. Jadi kita akan buat satu study 6 tahun sekali, dan setiap tahun kita akan lihat dari segi
pencapaian ataupun perubahan dari segi amalan-amalan kesihatan, dari segi pengetahuan kesihatan dan juga kemahiran yang dilaksanakan oleh murid-murid pada sekolah tersebut untuk tempoh 6 tahun. Jadi kita pantau tahun demi tahun sehinggalah murid tersebut meninggalkan sekolah untuk menuju ke tingkatan sekali. Kalau ini dapat kita laksanakan, maka ini satu kejayaan yang boleh kita war-warkan, satu kejayaan yang kita kongsi bersama dalam kalangan kemajuan untuk murid. Baik, itu saja taklimat saya. Memperkasakan kelab Doktor Muda ada 4. Satu, kelab sendiri. Yang kedua, ahli kelab. Yang ketiga, guru. Yang keempat, aktiviti kelab. Kita kena fikirkan berasaskan kepada pemberkasaan yang saya jelaskan tadi. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Encik Ruki atas penerangan yang diberikan tadi. Jadi untuk sesi petang ni saya buka 2 soalan saja. Masa saya difahamkan ada yang akan pergi ke Tanjung Lumpur lah macam-macam. Jadi kita bagi 2 soalan saja. Pasal tadi boleh dapat maklumat tu, kebetulan Cik Muji tunjuk tadi Kedah kan? Kedah yang leading. Saya dapat maklumat JKN Kedah dengan JPN Kedah akan bawa uji itu ke Tanjung Lumpur. Pasal leading tadi mana itu? 2 soalan dulu, silakan. 2 saja. Ada pertanyaan? Kalau tak ada soalan memang tak sabar nak pergi Tanjung Lumpur. Cikgu dan sebab kesihatan, kita ada 2 orang pakar daripada Kementerian Kesihatan sekarang. So inilah peluang sebenarnya. Jangan ingat sangat Tanjung Lumpur tu. Kita ada 2 pakar yang sekali orang nak tanya. Kalau orang nak tanya, tak ambil peluang ni, tak ada lagi. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Saya Siti Aisyah binti Ahmad dari Sekolah Kebangsaan 2 Sungai Mekah, Sarawak. Soalan saya di sini sepanjang kita pembentang kita hari ini, saya tengok lab Doktor Muda ni memang memberi banyak faedah kepada sekolah. Apa yang saya tengok daripada pembentangan kita hari ini, saya tengok begitu banyak impak yang baik kepada murid-murid di sekolah. Jadi saya nak tanya, mungkin dari KKM sendiri untuk plan jangka masa yang panjang atau ke depan nanti, sebab saya tengok tadi kebanyakan di setiap negeri memang untuk meningkatkan penyertaan sekolah-sekolah untuk menumbuhkan kelab Doktor Muda. Jadi kenapa tidak dibuat mungkin plan nanti atau rancangan, mungkin ada, mungkin saya tidak mendapat maklumat itu, untuk mewajibkan setiap sekolah untuk menumbuhkan kelab Doktor Muda. Mungkin bila dikatakan wajib tu, saya sudah nampaklah isu-isu dia. Sebab sekarang pun saya ada dengar juga dari sekolah-sekolah, mana-mana sekolah lah, mungkin akan timbul cakap, sudah banyak di sekolah kelab-kelab yang ditubuhkan, kenapa nak wajibkan lagi kelab Doktor Muda? Mungkin itu isu dia. Mungkin ada lagi cakap, saya tak ada bilik untuk khusus untuk kelab Doktor Muda. Mungkin cakap ada kekurangan guru penasihat sebab di sekolah sudah banyak kelab yang ditubuhkan. Jadi adakah dari KKM sendiri ataupun bersama dengan KPM ada perancangan untuk mewajibkan kelab Doktor Muda di sekolah-sekolah? Itu soalan saya. Terima kasih. Pemerintah minta saya jawab ni. Okay, bagi pihak Kementerian Pendidikan, sebenarnya kita mengamalkan yang lepas dasar kita tak ada kata yang mesti wajib dan tak wajib lagi. Yang ni mungkin tuan-tuan pasal ahli kelab Doktor Muda, jadi tuan-tuan nampak yang Doktor Muda lah kan. Nanti bila saya baca saya ni jaga semua kelab satuan di seluruh Malaysia ni, bila saya berdepan dengan PIDM, dia orang PIDM pun sama juga soalan dia. Tak boleh tak wajibkan PIDM ni bagi seluruh sekolah. Bila berjumpa dengan apa ni, yang program lain pula pun sama juga dia. Jadi tentang ini kita perlu melihat balik dari segi
dasar dan lain-lain. Kita tak boleh mewajibkan semua. Kerana kadang-kadang kekangan kat sekolah tu. Sekarang ni sekolah rendah kita ada 7,752 buah sekolah di seluruh Malaysia. Jadi kalau kata nak wajib semua, kita kena tengok balik. Contohnya sekolah-sekolah di Sabah ni kan, yang murid-murid tu hanya beberapa orang saja tu. Jadi banyak isu yang akan timbul. Jadi tentang nak mewajibkan ni, memang kementerian biasanya kita akan kaji dengan mendalam impak dia. Takut nanti bila kita dah wajib, banyak lagi, terutama kepada Kementerian Kesihatan sendiri. Dari segi logistiknya, dari segi tenaga pengajar ni, mampukah Kementerian Kesihatan nak cover 7,752 sekolah. Dan sekarang ni pula kita dah perluaskan pula ke sekolah menengah. Yang ada sekarang ni 2,367 buah sekolah menengah. Jadi kalau campur semua tu kita hampir 10,000. Saya rasa kalau saya tanya soalan tu pada Kementerian Kesihatan, cukup ke tak kaki tangan untuk cover semua tu? Rasanya memang bermasalah lah. Terus terang saya cakap, bermasalah. Jadi itu dia. Bukan saja kelab doktor muda, begitu juga kelab-kelab, termasuk pada uniform. Okay? Pada uniform pun contoh yang kita kerjasama dengan agensi lain, macam cadet polis, kalau kena tak ada lagi di menengah kan. Pun sama, kita tengok atas kemampuan agensi tersebut. Kalau dia mampu, yes, you can go ahead. Terus, begitu juga Kementerian Kesihatan, dia tak ada masalah. Tapi istilah wajib kita biasa di kementerian kita tak pakai istilah wajib itu. Hanya satu saja yang kita keluarkan satu surat tahun 1997 saja ya. Kita keluarkan satu SPI penggiling ikhtisas. Semua sekolah menengah, rendah tak? Menengah mesti menumbuhkan pasukan kadet remaja sekolah. Itu satu saja yang kita pernah keluar. Yang lain kita tak pernah buat keluar. Itu pun kerana dulu semasa PM kita sekarang, Dato' Najib, waktu itu dia Menteri Pendidikan, dia yang initiate, yang melancarkan, yang merasmikan KRS. Jadi pada waktu itu hasil daripada ucapan dia dan itu yang menjadikan wajib. Jadi setakat ni tak ada lagi. Pandangan cikgu tadi memang bagus kalau kita nak ambil kira kerana melalui tadi kelab doktor muda dan di mana cikgu cerita masyarakat sebaya kita boleh sebarkan maklumat dari segi kesihatan. Jadikan kesihatan ini sebagai satu budaya hidup. Rasanya tadi Cik Syah katakan apa? Budaya di Jepun ke apa tadi kan? Yang itu kan. Itu harapan kita lah. Tapi buat masa ni saya dah lagi berkoma tu nak kata wajib, saya rasa kita tak boleh lagi lah. Belum masanya lagi. Mungkin kita kena step by step lah. Pasal dari segi tadi lah. Dari segi kemampuan, dari segi kesubukan dan lain-lain. Tapi kalau katalah Kementerian Kesihatan buat bidding, tiba-tiba dapat 100 juta. Dalam rancangan Malaysia ke-11 dapat macam tu, alhamdulillah. Mungkin kita saya pun akan bawa lah. Kalau Kementerian Kesihatan minta, mungkin kita akan bawa perkara ke peringkat pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan. Saya akan bantulah untuk kalau betul lah macam tu. Tapi kalau sekarang, minta maaf itu, kita rasa kita kena menggunakan cara dan step by step kita tarik tengok mana sekolah bina dan lain-lain. Saya rasa itu jawapan saya. Ibu Sina nama saya. Tambahan daripada soalan tadi ya. Walaupun tidak diwajibkan pelaksanaan perubahan kelab sekolah muda di sekolah, tapi Kementerian Kesihatan amat mengalu-alukan, menggalakkan sekolah supaya menumbuhkan kelab. Dengan sebab itu kita perkenalkan program Zumas Doktor Muda. Kita bagi taklimat kepada seluruh negara, menteri bagi membolehkan supaya sekolah mengambil inisiatif menumbuhkan kelab. Itu satu caranya untuk kita mencapai sasaran 2015 iaitu 50% sekolah menumbuhkan kelab. Pada ketika ini kita cuma capai 25% iaitu 2010 daripada 752 sekolah rendah. Kita boleh capai 25% dan kita mengharapkan lagi 25% pada 2015. Mungkin kita nak capai pada angka tersebut. Bagaimanapun kita patut bagi pujian kepada tuan-tuan dan puan-puan di atas inisiatif untuk
menggerakkan sekolah baru menumbuhkan kelab, dan satu-satunya negeri yang mencapai pencapaian penambahan sekolah terbaru setiap tahun adalah negeri Sabah. Jadi kan, Johor betul-betul negeri yang pertama untuk mana dari segi penambahan sekolah baru setiap tahun, dan mungkin tahun ini pun akan mencapai lagi kegiatan tersebut. Dan itulah antara penglihatan kita, penerokaan kita untuk membolehkan semua sekolah di Malaysia menumbuhkan kelab, walaupun tidak diwajibkan, tapi kita mengambil inisiatif supaya 775 lepas sekolah ini akan mempunyai kelab untuk muda dan melaksanakan aktiviti pendidikan kepada 8.2 juta murid sekolah rendah ya, pada satu masa. Kita bayangkan untuk 20 tahun akan datang, sekiranya 8 juta murid mendapat pengetahuan kesihatan, kemahiran kesihatan, insya-Allah kita akan lahirkan warga negara Malaysia yang cukup produktif dan kesihatan yang terjamin. Okay, terima kasih. Lagi soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada dan juga kepada doktor-doktor dan juga nasihat kelab Dr. Muda yang betul bagi Kuantan ini. Jadi saya merupakan antara nasihat kelab Dr. Muda yang saya rasa masih muda lagi, 2 tahun umurnya. Mungkin dibandingkan dengan sekolah yang 20 tahun SKP yang tadi malu masih. Tapi kami cuba saya upaya berfikir positif setelah diberi induksi kenalan tentang kelab ini. Kami berusaha di daerah Muar misalnya untuk memperbaiki dan mendalami ilmu. Dan setakat 2 tahun ini saya dapat melihat dan saya juga ingin menyambut baik beberapa program seperti modul yang diberikan oleh KKM untuk menjalani kelab Dr. Muda ini. Program Zoomers baru-baru ini di Johor telah diadakan program Zoomers, dan saya rasa sangat menarik, bukan untuk penasihat Dr. Muda, tapi pada murid-murid saya. Memang sangat menarik, mereka suka kalau boleh mereka nak datang lagi dan sebagainya. Kerana di Zoomers itu ada banyak aktiviti untuk murid-murid itu sendiri. Itu yang kita nak di KSSR, untuk kurikulum standard kita ni. Murid yang buat aktiviti, bukan kita. Kita hanya mengurus dan juga menasihati mereka. Kita festi dengan murid ini. Convention dan juga sekarang ini sepuasa. Pada mungkin pada rakan-rakan penasihat Dr. Muda yang baru ni, mungkin tak nampak sebab boleh cakap ramai bilangan apa, ramai wajib tak masuk dan sebagainya. Pada saya, apa yang ada sekarang kita baiki dulu. Pada saya, kuantiti itu tidak penting, tapi kualiti. Kalau kuantiti ramai, tetapi dari segi kualiti ni, konten yang kita ajarkan sebenarnya sekali, kita terpaksa berkira dengan kelab dan persatuan yang lain, reform, kelab pendidikan dan sebagainya, DPJR dan sebagainya kan. Tak sebenarnya sekali, tapi kita kontennya kurang. Dan kita tak menggunakan modul yang telah diberi itu sepenuhnya. Jadi saya rasa kelab Dr. Muda ini hanya syok sendiri. Itu pandangan saya. Tapi kalau kita betul-betul gunakan konten modul tersebut dan itu kita tambah aktiviti seperti yang SKB buat, aktiviti masyarakat dan sebagainya, saya rasa kelab Dr. Muda ini akan jadi lebih popular. Bukan saja di peringkat daerah, negeri dan juga peringkat bangsa. Okay. Jadi saya ingin menyentuh iaitu paling penting di sini, kalau tuan-tuan di hadapan saya ini melihat Sukatan Pendidikan Kesihatan tahun 4 KSSR yang telah dijalankan pada tahun ini, saya dapati konten pendidikan kesihatan ini. Saya pernah menyentuh perkara ini semasa khusus induksi Dr. Muda di negeri ini. Kontennya sangat tinggi sehingga ada unsur-unsur pendidikan seks di situ. Jadi apabila saya tidakkan perkara ini di peringkat negeri, ramai yang tidak sedar. Panel doktor yang datang pun dia kata, betul, ya, memang betul. Saya guru lelaki misalnya mengajar pendidikan kesihatan terhadap murid-murid saya yang berlainan jantina.
kita bicara tentang pemeriksaan PET dan sebagainya. Bagi saya, masyarakat kita sekeliling belum bersedia untuk menerima perkara ini. Tapi di sekolah kita dah mula mendidik tentang pendidikan kesihatan ini. Yang saya rasa agak mungkin agak tabu untuk masyarakat kita. Jadi saya harap tuan-tuan yang dimasa ini sedar dalam perkara ini dan masukkan dalam bolehlah jika tidak memberikan seks yang agak bebas dan sebagainya. Saya rasa masukkan model ini ke dalam program modul, dalam modul. Sebab saya rasa kita tak senari sekarang. Kelas atau modul ini pada saya ini memang eksekutif, ada eksekutif di sekolah. Kerana dengan pakaiannya, dengan modulnya hebat. Banding saya tengok pengantar, kita tak ada modul dan sebagainya kan. Cuma buku paduan sedikit. Memang hebat. Jadi saya harap dalam konten yang akan datang, dalam modul akan diselari dengan SSR. Sebab saya suka melihat SSR ini kerana murid-murid kita yang beraktiviti, murid-murid kita yang membuat aktiviti. Jadi saya harap transformasi ini berlaku seiring dengan kurikulum kita. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada tanya. Malam-malam kepada saya, memanglah kita amat mengharapkan negeri-negeri melaksanakan Zumas Kelab Untuk Muda sebagai satu cara untuk menambahkan bilangan sekolah. Dalam masa yang sama, kita juga tidak mengambil ringan dari segi satu, mewujudkan sekolah yang merupakan kelab yang baru. Yang kedua, dari segi sekolah yang sedia ada yang dah mempunyai kelab perlu sustain, mengekalkan aktiviti, mengekalkan prestasi tanpa menjurus kepada ke arah aktiviti ataupun tidak melakukan aktiviti langsung. Jadi maknanya di samping kita nak perbanyakkan sekolah merupakan kelab, sekolah yang ada pun perlu sustain melaksanakan aktiviti kelab seperti yang kita rancang dalam modul kan. Itu yang kedua. Isu kedua dari segi pendidikan dan pendidikan seks perlu masuk dalam modul Untuk Muda. Untuk sekolah menengah kita tidak masukkan lagi dia punya ni pendidikan. Cuma dalam Kelab Muda, modul Kelab Untuk Muda sekolah menengah ada dalam di situ kita bincang dari segi remaja pendidikan seks. Jadi maknanya memanglah jadi satu perkara yang boleh dibincangkan dalam saya sendiri. Maknanya ada juga dalam kalangan guru-guru sendiri, bapa supaya menjalankan agar pendidikan seks dibuat secara berasingan antara murid lelaki dan murid perempuan. Jadi maknanya dalam konteks menambah isi kandungan modul dalam modul Kelab Untuk Muda Sekolah dalam pendidikan seks, kita maknanya setiap 5 tahun kita akan membuat review berkenaan dan kita tak perlu menyatakan sama ada kita mesti tidak, kita akan lihat dari segi kesesuaian. Kita akan buat satu tinjauan penelitian yang lebih detail sama ada boleh tak boleh pendidikan seks dimasukkan di modul Kelab Untuk Muda Sekolah Menengah. Terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi kan? Tadi saya ada 2 tadi. Ada lagi kan? Kalau ada lagi silakan. Jawab kira-kira. Last, betul lah. Ada? Pertanyaan? Ada? Okey, tuan-tuan dan puan, kita dah berhujung pada petang ini. Sekali lagi ucapkan banyak terima kasih kepada TNC dalam memperkasakan Kelab Untuk Muda. Saya juga mengambil kesempatan di sini juga ingin memaklumkan pada semua guru-guru. Mungkin tuan-tuan kumpulan guru pertama yang dengar, saya rasa PPD atau jabatan belum buat lagi roadshow ke semua GBK atau pada guru-guru bertentang perkara ini. Tapi bagi pihak kementerian kita dah buat roadshow kepada semua PPD berkaitan dengan pendekatan baru dalam pelaksanaan kelab dan persatuan. Termasuklah Kelab Untuk Muda ni. Kementerian Pendidikan menggunakan pendekatan baru iaitu di mana semua murid mesti terlibat dalam melaksanakan projek inovasi.
kelab dan persatuan. Jadi mulai tahun ini peruntukan kita dah turunkan kepada semua sekolah, akan diberi peruntukan berdasarkan sekolah. Jadi semua murid perlu terlibat. Dia jadi wajib kan. Yang ini wajib. Inovasi kelab dan persatuan. Di penghujung tahun hadapan kita akan ada satu pertandingan, termasuklah yang doktor muda. Dan tuan-tuan dalam kelab doktor muda ni saya tengok, bila saya tengok dekat belakang tadi beberapa sekolah buat pameran, saya tak berapa risau sangat. Sebenarnya tuan-tuan dah ada projek inovasi masing-masing. Cuma perlu diingatkan, projek inovasi kelab persatuan ni dia bukan projek cikgu, projek murid. Murid tu tuan. Okay? Sekarang ini sekolah menengah telah melaksanakan, banyak negeri dah selesai, menunggu pertandingan peringkat kebangsaan saja. Jadi ini adalah salah satu. Kalau sukan ada satu murid satu sukan, mantan Tan Sri Gapar dulu sebelum bersara, dia nak dalam kurikulum 1M 1E, maknanya satu murid satu projek. Jadi ini kita sedang dalam pelaksanaan. Jadi maknanya janganlah anak-anak kita dalam kelab doktor muda ketinggalan pula dari situ. Okey. Jadi itu maklumat awal pada tuan-tuan. Maklumat tentang ini, buku pelaksanaan projek inovasi semua boleh download daripada laman web bahagian kurikulum di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Download daripada sana. Buku tu pun kita edar kepada semua sekolah. Sepatutnya dapat buku tu. Jadi itu saya rasa sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia melalui kurikulum. Saya serah kembali kepada peningkat teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Wan Muhammad bin Mohsin, pengarah bahagian kurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia di atas sudah beliau untuk memposisikan sesi kita yang kelima. Dan juga terima kasih sekali kepada pembentang Encik Musyibi Abdullah, kedua pengarah bahagian pendidikan kesihatan. Dan hari ini majlis dengan sukacitanya mempersilakan sekali lagi Dr. Abu Bakar bin Awangah, di mana pengarah kesihatan dan kesihatan awam dapat dipaham. Hari ini sedikit berbentuk untuk menyampaikan kesudahan dan tanda tangan. Silakan. Dan majlis mempersilakan pembentang kita Encik Musyibi Abdullah untuk menerima penghargaan acara. Silakan.